Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan The Sahabat. bersama saya Ejen Syahid, Syazwan Yunus. Khairil Amri Abdul Hamid. Haikal Nasir. di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman hidup yang telah kita lalui. Semoga sahabat-sahabat di luar sana dapat manfaat daripada mendengarnya dan menontonnya. Jadi stay tuned. Selamat kembali ke rancangan The Sahabat Podcast Still Jannah. Okay, so tadi kita dah berbual tentang adat versus agama, ataupun kadang-kadang adat tu boleh disatukan dengan agama sekali. Dan kita telah bahagian pertama bawa tentang sidai, disidai, paitau, ghost. Itu semualah benda-benda yang kita lalui sebagai sahabat, di mana kita just kongsikan pengalaman yang kita lalui. Disclaimer yang tadi Ustaz katakan, ni semua pengalaman peribadi yang telah kita lalui. Di mana yang kalau kita rasa dia baik untuk diterima, insyaAllah silakan. And then untuk yang part ketiga ni kan, nak bual tentang satu benda yang mungkin menyeramkan sikit. Tak ada. Orang lagu seram. So basically kita tadi bahagian 2 dah bincang tentang adat-adat ataupun orang kata tu benda-benda yang dibiasakan dalam setengah negeri, setengah budaya. So sekarang ni bahagian ketiga, kita nak share ataupun kita nak kongsikan tentang adat-adat yang mungkin kita rasa adat-adat ni macam menyeleweng ataupun bila kita tu adat-adat ni dia macam kenapa orang buat benda ni, apakah dasarnya ataupun boleh tak dilakukan, ataupun adakah benda-benda ni baik dielakkan ataupun kita boleh amalkan. So mungkin aku boleh start dulu silakan. So dalam bidang industri aku ni, real estate, kadang-kadang kita nampaklah ada benda-benda adat yang mungkin kita tak tahulah ni nak kena kongsi ataupun discuss lah. Adakah ia adat ataupun adakah ia dalam agama. Okay, first thing first, kadang-kadang bila kita nak masuk rumah baru, aku pernah nampak dan aku pernah dengar juga di mana kadang-kadang diorang nak masuk rumah baru ni, dia nak tabur garam, tabur lada hitam, untuk rumah baru. Okay. Kalau ni Melayu kalau orang Cina kita nampak, aku pernah nampak juga dia bawa, kau tahu denas. Denas lah. Dia bawa denas, aku tahu ni bawa denas asal Dah potong. belum potong. Kira denas macam masih tengah Kuat kalau denas betul-betul lah. Kalau denas dah potong aku makan, tidak lah. Share ramai. Tak kau bawa untuk ejen bawa untuk denas Dia bawa, lepas tu dia macam roll lah. Roll. Aku tak tahu lah. Tu mungkin kita nak Main tanya bowling, sahabat-sahabat Cina kita. Okay. Apakah dia punya understanding kan. Untuk orang kata tu roll tu. Kadang-kadang untuk dapat heng ke, aku tak tahu. Aku tak pasti. Cuma aku nampak bila dapat rumah baru, dia akan campak. Okay, kita balik pada Melayu dulu. Jap. Ni nak Melayu kan? Okay, hold dulu. Okay. Kalau India? Ini aku tak tahu. Pernah experience? Tak pernah. Kelapa. Tak. Kelapa. Aku pernah Apa? dengar. Ini aku tak pernah experience. Aku pernah dengar daripada aku punya colleague. Dia kata dia buat susu. Dia pernah tak? Aku tak. Susah aku tak tahu. Tapi aku pernah lihat dengan pandangan mata aku sendiri. Rumah baru aku hari tu datang lah. Bila ada kaum India ni masuk, aku terperanjat dekat bawah blok ada seekor lembu. Dia bawa naik ke atas lift. Aku pernah nampak yang dekat Yes. dia bawa atas lift kan. Masuk dalam lift. Lembu-lembu tu macam kau masuk dalam lift. Boleh? Tak pernah nampak Tak pernah nampak. Yang aku pernah dengar, ni bukan cerita aku, cerita klik dia buat susu. Kau bayangkan dia buat susu macam let's say masa gini kan, dia kata dia tengah buat okay, dia kasih minum. Okay. So okay, korang semua nak kena minum masa pukul 3 petang ke yang aku dengar dia kata 12 malam Oh, susu apa? Susu biasa, cuma dia masak, cuma dia punya percayaan tu okay, kau nak kena minum susu ni tepat jam 12 malam. Termasuk ejen. Termasuk ejen tu Okay. Sebenarnya bukan aku. Aku bila dengar cerita tu, lama seram pun nak minum. Okay, faham. Ejen pun kena minum Ejen pun nak minum. So tu aku pernah lah adat-adat ataupun kepercayaan agama-agama lain. Okay, balik kepada yang Melayu tu. So tabur garam dengan tabur lada hitam ni apa ni? Ni orang Melayu lah. Melayu. Agaknya kalau sebelum start mula kan, ada lagi satu tau. Apa dia? Masuk rumah baru atau tempat baru, kita baru masuk ni kita azan. Itu apa, adat ke? Dikategorikan Ustaz boleh. Okay. Silakan. Sebelum tu. Kadang-kadang kita pernah dengar juga orang kata kalau rumah baru nak kena bawa minyak masak, beras, gula. Ni aku tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Dia kata tak pernah dengar, maknanya adat lah. Kalau Ustaz tak pernah dengar. Kalau Apa jalan nak kena tujuan tanya dia? kan? Apa tujuan dia? Honestly aku tak tahu. Kemungkinan aku punya metafor, aku punya understanding, mungkin dia bawa rezeki lah. Aku tak tahu betul tak Wan? Kalau orang masuk bawa minyak, bawa beras, apa yang kau pernah dengar?
I think kalau macam bawa beras, bawa minyak ni semua, maybe these are some of the essential thing yang kita belum ada. Mungkin tak sempat nak beli ke apa. Mungkin yang akan beri benda ni semua mungkin mak kita atau mother-in-law ke apa ni semua. Tapi tak tahu what's the purpose lah. Mungkin it's just hadiah atau adat lah. Tapi dia bukan memang dia rumah baru jom nak masak, bukan lah. Tak ada. I don't Memang think kira jadi Tapi satu apa benda. yang aku tahu kalau cakap pasal makan ingredient ni semua ni, is essential ingredient yang sepatutnya ada dalam rumah lah. Tapi apa yang aku dengar, rumah tu jangan dibiarkan tak ada beras dengan tak ada garam. Jangan tak adakan langsung lah. Dia punya sebabnya ialah kalau ada orang datang kan, kita tak ada benda nak kasih, at least kita ada nasi dengan garam untuk kasih orang tu. Macam gitulah. Aku dengar. Mungkin lah. ada point. Okay. Maknanya ada dia punya matlamat lah. Betul. Alright. Okay, silakan Ustaz. Apa dia? Tentang rumah tu lah. Tabur garam, tabur apa tadi? Lada hitam. Tak pasti kalau sekiranya ada kena-mengena dengan benda-benda yang al-ghaibiyah lah. Sebab kalau sebab ada juga perubatan Islam yang menggunakan garam juga. Ada juga yang menggunakan lada hitam. Dan kebanyakan menggunakan air lah. Okay, so ataupun doa pun tak ada masalah lah. Okay, so jadi kalau tak pasti kalau sekiranya itulah tujuannya. Tapi kalau macam berbalik kepada perspektif agama Islam, maknanya bila kita masuk rumah, first kali kita memberi salam lah. Memberi salam pada rumah tersebut. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ista'izubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masuk. Dan kemudian kita kalau boleh lakukan azan, kita azan 4 penjuru. Maknanya di hujung 4 penjuru lah. Tapi kalau sekiranya ia berat, maka kita cari tempat yang tengah. Kemudian kita lantunkan suara azan supaya satu rumah boleh dengar lah. Dan tujuan kita berazan, menghadap kiblat lah. Menghadap kiblat dan azan. Tujuan azan tu kerana iblis, syaitan semua akan lari dan takut dengan azan tersebut. Kemudian kalau kita boleh amalkan, yang ini semua agama tau. Bukan adat maknanya dia agama. So kalau kita boleh amalkan adalah kita baca surah Al-Baqarah. So surah Al-Baqarah, baca the whole surah Al-Baqarah lah. Tapi kalau kita rasa ianya panjang, maknanya kita boleh baca, hari ni kita datang baca 5 ayat dulu. Kan? Kemudian niat untuk membaca surah tersebut, mendapat pahala dan ganjaran. Dan mudah-mudahan dengan kuasa Allah SWT melindungi rumah inilah. Maknanya macam kalau bahasa kita memagar rumah lah. Memagar rumah tersebut. Kalau saya on Spotify boleh tak? Saya baca tak boleh lancar. jugalah. Tapi Tapi tak dia lancar kan? Nak baca sendiri tak boleh. sebab dia macam gini, macam contoh kalau kita nak buka through Spotify, through YouTube, dengan kita buat sendiri, dia punya line tu adalah kerana kalau kita buat sendiri lagi kuat lah. Lagi impact dia ada walaupun kita baca tak sehebat itu. Maknanya sekurang-kurangnya kita baca dan kemudian kita bukan cakap benda ni tak ada impact yang lain. Tapi kalau kita baca sama macam kita masak lah. Kita masak sendiri, kita boleh tambah apa yang kita nak dan kita lebih rasa puas. Betul tak? Tapi kalau kita minta orang masak, mungkin kita tak tahu dia masak, tangan dia baru keluar jamban. Dia tak cuci kan. Mungkin hygiene dia tak jaga. So anything can happen what? Betul, betul, tapi bukan Syazwan lah. Betul. Macam masak cuci tangan. Dia alhamdulillah. Jangan, Baca saya selawat. kalau masak jaga wuduk. Selawat. Setiap bawang yang saya hiris, saya akan selawat. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Tak ada sedap. Patut tak mana? Betul. Mungkin action lah. Tak. Gurau je. So macam itulah. Jadi tapi macam bagi keadaan yang memang orang dah tak boleh langsung, maka tu antara alternatif yang boleh dibuat lah. So dah baca dah. Itulah amalan. Tapi macam tadi tentang menabur beras apa dan sebagainya, personally saya mungkin ilmu saya belum sampai ke situ. Mungkin sahabat kat luar sana dah tahu, tapi boleh kongsi kat komen ni lah. Tapi pada yang saya sampaikan adalah dari sudut agama. Tapi yang itu sama ada adat ataupun tidak, Wallahualam. Ya, boleh. Itu pun mungkin macam kita katakan lah. Kadang-kadang ada orang kata tu ada ahlinya dalam Betul. bidang-bidang yang lain. Betul. Mungkin satu hari nanti kita akan invite orang-orang yang mungkin tahu benda-benda gaib pakar. ni ataupun benda-benda misteri ni yang kita tak
fasih dan kita tak nak pandai-pandai lah kan orang kata. Ya, so tu salah satu adat yang aku pernah nampak dan pernah lalui dalam bidang real estate ataupun perumahan ni lah. Okay. Korang ada tak apa-apa lagi kepercayaan yang pernah dengar? Ada. Apa dia? Silakan. Kalau dalam bidang fotografi, videografi ni ada. Okay, share sikit. Salah satunya ialah kalau ada macam event, a big event lah Contoh kalau ada event dekat MBS lah kita Wait, buat. it's a wedding event. Bukan wedding. Ini okay. corporate event lah. Corporate, okay. It involves big banks, company, government body semua involve Faham. Kita akan perasan kalau diorang kalau dah buat event besar ni diorang tak nak hujan. Outdoor lah. Outdoor diorang tak nak hujan. So apa yang diorang buat, tak tahulah siapa yang buat. Selalunya saya nampak lah benda tu kat situ. Kain buruk. Bukan, dia ambil lidi, lepas tu ambil cili, dia taruh bawang putih ke bawang dengan bawang merah kat atas. Macam sate gitu. Macam sate. Lepas tu nanti dia taruh kat tepi lah. Tapi peliknya takkan hujan pula tu hari tu. Event apa-apalah diorang buat. Kalau saya dah pernah come across lah, diorang main golf. Orang main golf mana nak ni kan hujan. Diorang tak nak apa, orang-orang ada duit nak main golf ni semua tak nak hujan apa. Diorang akan taruh benda tu. Event dekat MBS tu semua diorang taruh. So just satu stick gitu tak kan. tahulah berapa stick aku nampak satu je lah. Oh, so far kau nampak satu je lah. So ni semua benda-benda tahayul ni lah. Kita Tapi tu yang buat orang apa? tak pernah nampak lah. Oh, tak pernah nampak. Tak pernah nampak Okay. orang apa yang buat. So, tak tahu budaya mana kan ataupun kepercayaan agama mana. Kalau saya datang 2-3 hari sebelum event tu mungkin akan nampak lah orang yang buat siapa lah. Okay, faham. Tapi saya dah tiba tempat tu memang ada benda ni, kira tak akan hujan lah hari. Macam itulah. Jadi kau percaya tak kira dia tak benda tu tak hujan? Aku bukan percaya tak percaya, aku janji aku jalankan tanggungjawab aku dapat aku punya gambar, aku punya video, okey, settle. Tapi awak pernah dengar macam dari sudut gambar ni, saya tak tahulah betul adat ke kepercayaan lah. Macam kalau ambil gambar 3 orang tak boleh. Pernah dengar? Kan macam 3 orang, 3 orang kena. Tak baik, nanti satu akan mati. Macam gitu kan. Pernah dengar. Apa kira macam turun-temurun agaknya. Betul lah, benda ni kita kena research lah. Baru kita akan tahu siapa yang pandai-pandai buat. Tapi itulah kadang benda-benda itu kita kalau boleh nak avoid ataupun kita nak jauhkan. Betul. Saya kata tadi Kak kata tak tahulah tu agama mana. Kalau kita nak balikkan kepada agama Islam kita, tak rasa ada benda-benda gitu. Pasal yang turunkan hujan Allah, yang kalau tak nak turunkan hujan pun Allah juga. Cuma apa yang kita dianjurkan, kita ada mungkin nak hujan, solat istisqa. Itu kita adalah solat-solat yang tertentu yang kita doa kepada Allah untuk turunkan hujan. Untuk kalau macam nak block hujan, adalah doa-doa yang tertentu yang kita boleh lakukan. Tapi macam letak benda-benda gini, so far kita tak pernah baca ataupun tak pernah nampak yang dianjurkan dalam agama kita lah. Tapi pernah ada kalau Wan pula Haikal cakap yang tentang bawang dan sebagainya. Ada yang majlis walimah. Ni kalau ikut tahun 1990s plus sekarang tak tahulah kalau masih lagi ada yang buat Diorang letak benda tu. Tapi dia tak cocok lah. Dia macam dia letak dekat atas kemah ke, kat tepi ke, kononnya supaya majlis tak rosak lah. Tapi actually dia bukan adat, tapi dia dah takut jadi kepercayaan. So bila kita dah percaya, kalau benda tu contohlah kalau agar majlis tak rosak, agar hujan tak turun, kalau sekiranya benda tu betul-betul berlaku, dia percaya benda tersebut, takut mengganggu akidah. Dia dah menggoyangkan dan menggoncangkan akidah lah. Takut dia jadi benda ni panggil syirik lah. Syirik. Ataupun syirik kecil. Kalau kata direct syirik lah. Menduakan Allah SWT. Dan kalau kita nak go to that understanding juga, ada je yang kita pernah dengar orang-orang kata benda wafak. Pernah dengar tak? Sama juga macam kepercayaan. Kadang-kadang kita, for my industry pun, bila kita pergi rumah-rumah, kadang-kadang kita nampak benda-benda ni. Okay. Pasal diorang letak dekat belakang pintu. Ada kadang-kadang kita pernah nampak orang kata tu seahorse. So benda-benda amalan-amalan ni yang kita seram-seram sikit lah. In a sense yang kalau boleh kita nak elakkan. Pasal kalau benda wafak ni, kepercayaan tu demi risau tu dia akan bawa kepada syirik. Pasal dia percaya kalau aku ada benda ni, dia macam tangkal lah. Kalau aku ada benda gini, aku letak benda ni belakang rumah pintu rumah aku takkan diganggu ataupun rumah terjaga. Aku letak dekat kedai, insyaAllah kedai aku laris. So benda-benda ni kalau boleh kita nak share dengan sahabat semua untuk dielakkan lah. Janganlah pasal benda-benda ni dia
takut jatuh pada syirik. Pasal kita nak mengharap ataupun kita nak doa tu kepada Allah. Dan kita usaha dan kita tawakal. Bukan dengan kepercayaan yang dengan benda ni dia boleh jadikan satu benda yang lebih baik ataupun satu benda yang datangkan rezeki. Macam let's say Wan ada kedai. Aku nak kasih kedai aku laris, aku letak wafak ni dekat kedai ke. So lah tu benda-benda yang Dia kasih lari letak kin. itu bukan wafak. Seorang. Okay, sambung juga macam superstitious ataupun kepercayaan gini kan. Macam orang Melayu pun dulu-dulu banyak. Kalau korang pernah dengar macam kalau let's say jangan sapu rumah malam-malam kat luar. Nanti pencuri masuk. Tapi bila fikir balik sebenarnya tujuan dia kalau keluar pintu terbuka. Macam rumah bawah kan, pencuri boleh masuk lah. So mungkin tujuannya macam itu kan. Dan sama juga dengan macam jangan nyanyi kat dapur. Nanti kau kahwin lelaki tua. Dia bukan kepercayaan tapi mula-mula tujuannya adalah mengingatkan kalau kau dah nyanyi-nyanyi bila kau nak siap. Bila kau nak siap masak dan Kalau sebagainya. cepit kuku malam, Ada apa? kalau cepit kuku malam, Tak tahu. dia tak boleh dilalangkan. Sebab apa? Sebab dulu kan gelap, mana nampak. Takut nanti terpotong jari. Tapi cuma orang dulu tu bila dia buat satu Dia benda takut-takutkan. tu takut-takutkan dengan benda lain lah. Macam kita dulu kecil-kecil kan. Jangan nangis nanti karanggoni ambil. Macam gitu lah. Lama-lama jadi macam karanggoni lah. Padahal karanggoni tak ada bersalah kan. Macam dulu saya pernah dekat rumah arwah nenek saya lah dekat Pontian. Masa arwah nenek saya ada lagi. Bila saya kecil lah, tak kecil lah, primary school lah. Jadi bila tengah jalan-jalan kat dalam rumah tu, dekat bawah pintu tu, tersandung batu nisan pula. Uish, seram pun. Batu belah. Yang tu batu giling apa? Batu geleng yang macam buat sambal bacang. Betul. Geleng lah, batu geleng lah. Batu giling. Bukan. Mortar and Batu pestle. giling yang giling. Tu batu lesung. Batu Batu lesung. lesung, batu geleng pula. Batu lesung. Tapi aku macam tertenang, batu lesung ni apa ni? Terus kena sawang dengan nenek. Kau jangan kacau batu lesung tu, biarkan kat situ. Tahu tak apa dia punya kepercayaan dia? Tak tahu. Seram nak buka lagu. Seram. Seram. So maksudnya tak tahulah, aku dapat tahu bila aku tengok cerita tu. So maksudnya seorang What? Yes! Terkejut siap. Tiba Ustaz telinga. Itu bang. Oh dengar Dengar Ustaz. Aku tengah fokus tau ni. Itu muka mana nak kena ambil. tu lah kena ambil. Boleh. Tadi betul. Boleh. Okay, dia maksudnya seorang gadis yang tak bersuami meninggal, dia mengandung, kira dia akan jadi pontianak apa? Dalam cerita lah. Dalam cerita tu dia jadi pontianak. So bila dia dah jadi pontianak tu, dia hilang anak tu. Takut lah. Dia hilang anak tu kan. Jadi bila dia hilang anak tu, dia akan cari anak dia lah. So kalau macam kita nampak batu lesung tu, maksudnya macam batu lesung tu ibarat pontianak tu punya anak lah. Dia sedang mencari anak dia lah. Macam itu. So kalau kau tendang maknanya kau tendang anak dia. Bukan tendang, kira macam aku macam tak tahulah. Tak maksudnya kalau kau tendang tak maknanya tahulah macam gitulah. So nenek aku pun tak cakap lah apa. Cuma Stop aku, music tu. Stop. Makin kuat. Music tu lebih seram daripada cerita ni. Feel. So macam gitulah. So kalau dalam cerita tu bila aku nampak, bila pontianak tu tengah dukung anak dia tu, sebenarnya bukan anak dia, sebenarnya batu lesung, dia kena trick lah. Macam itu. Itu dia punya ni lah. Dia punya perfahaman. Macam kalau cakap macam benda-benda ni, macam dulu pun macam kecil-kecil jangan keluar maghrib, jangan main sembunyi-sembunyi jangan main kejar-kejar, main maghrib nanti kena sembunyi dengan hantu tu. Hantu apa tu Ustaz? Tapi bila dia punya gist of jangan keluar maghrib, itu betul. Sebab Nabi SAW dalam mafhum Nabi kata, tegahlah anak kamu untuk keluar pada waktu maghrib. Tapi waktu maghrib tegah dia dan kemudian tutup semua nawafis, tingkap-tingkap semua.
Jangan dibuka tingkap-tingkap tersebut lah, sebab time tu iblis, syaitan, jin Dia punya kuat. Berkeliaran peak lah. period Peak period lah. So jadi bila kita disuruh tutup tingkap tu kira dalam agama juga Betul, ada. dalam agama, betul. Kerana takut orang ini adat ke agama tutup Betul. tingkap. Sometimes rumah orang-orang kita kadang-kadang time tak perasan kan, azan mungkin 6.59. Actually by right 6 suku pukul 6.20 dah kena standby untuk tutup. Jangan biarkan, kadang-kadang orang ingat macam angin dengan sedap petang dan sebagainya. Takut lupa tau. Ya. Tutup, memang itulah pesan Nabi SAW. Dia bukan adat, tapi dia pesanan Nabi SAW buat kunci. Jadi kira tutup fully, lepas tu macam lepas maghrib Dah atau settle lepas isyak maghrib. boleh buka lah. Dah settle maghrib, dah pukul 8 gitu, dah relax-relax, nak buka-buka lah. Okay, faham. Tapi lepas tu jangan buka terus sampai malam pula. Sebab pukul 12 ke atas pun tak bagus. Faham. Kan, dan tutup balik. Tutup balik. Okay. Faham Ustaz. Dia tengah seram lagu dia tadi. Dah tak boleh get over Tak kena kan balik. Macam bom bunyi. Macam bom. Okay lah. Tu takut tak tahu audience dengar macam mana. Jadi banyak, kalau superstition ni banyak Ustaz. Banyak Banyak. Taruh ikan apa Ustaz? Koi. Bukan koi. Ikan paus. Ikan paus Goldfish. dekat depan rumah. Taruh ikan apa tu yang dekat Ikan patin. Duyung. apa? Patin. Fighting fish. Bukan Kan. patin. Catfish. Tak tahu lah ikan apa. Oh betul. Ikan betul. Ikan betul. Betul. Ah, betul. Kalau dia ni kan. Bukan, dekat apa ikan betul taruh kat luar rumah. Adakah ikan betul kat rumah halau jin. Adakan apa benda-benda tajam dekat rumah tu halau jin. Semua Pokok bidara kan. pokok bidara. Bidara memang sunnah lah. Sidir. Sidir. So di situ lah ada yang kita nak kena pelajari lebih dalam lagi lah. Betul. Pasal kadang-kadang dia susah sikit pasal kita tak tahu benda ni asal dia daripada mana. Betul. So nak kena buat kajian. Cakap pasal superstitious, ada satu kes. Orang lagu. Tak. Ni tak. Ini Ini kira masa tu, masa tu saya belum jadi naib qadi lagi. So tapi saya kat masjid. Jadi saya ingat lagi waktu tu kira tengah hujan renyai. Turun dan kemudian ada seorang lelaki macam umur macam baik, macam height macam Syazwan lah. Asal macam hai macam saya. Orang kita height sama Tapi umur dia mungkin lagi muda sikit time tu lah. Dia muda, lepas tu height macam awak, lepas tu dia dengan mak dia datang. So bila dia datang dekat masjid dan kemudian dia nak jumpa dengan saya lah. Lepas tu dah jumpa, lepas tu terus berbual. Dia kata masa dia datang mungkin dalam, saya tak ingat tapi yang penting hari tu adalah hari weekdays. Either Selasa ke mungkin Selasa ke Isnin gitu. Jadi bila dia datang dia kata, okay Ustaz, saya nak bagi tahu, nak minta tolong dengan Ustaz dengan pihak masjid kalau sekiranya boleh bantu kita. Saya kata kenapa? Sebab dia kata majlis nikah dia, majlis walimah dia berlangsung pada hari Saturday. Okay. Tapi sekarang pihak perempuan minta untuk tarik diri. Faham tak? Tarik diri. Kita tak jadi lah. Tak jadi. Hari ni banyak cerita pasal kaum perempuan tak diri Tadi ada satu ni, ada satu lagi. Lain tak ada link. Tak, tu lain. Oh, lain. Itu dah kahwin. Oh tu dah kahwin. Ini belum kahwin. So Okay, tarik diri. Disebabkan nenek dia gesa dia untuk jangan kahwin dengan lelaki ni lah. Oh okay. Disebabkan ada beberapa perkara yang berlaku. Macam perkara yang berlaku tu saya memang tak ingat apa. Benda-benda tapi aneh macam contohlah, macam letaklah tiba-tiba dengan nak pecah. nak tak pinggan, tapi dia macam nak buat majlis sekali alali tukang masak kata mungkin tak jadi, kena cari orang lain. Lepas tu macam baju ke apa something yang berlaku. So jadi dia cakap dengan saya, dia kata ada ke Ustaz perkara ini yang mana pihak perempuan, nenek dia cakap perkara ini dinamakan sebagai sangka. Okay, pernah dengar. Sangka. So maknanya sangka lah. So time tu jadi maknanya sangka ni maknanya dia macam kalau Ada je benda yang kalau kau teruskan juga mesti ada some That thing will happen. will happen lah. So saya cakap dengan dia lah, tak ada istilah mengenai tentang sangka. Kan maknanya dia, ini semua kuasa Allah SWT kan. Jadi boleh jelaskan dengan dia lah, kita akidah kita, kepercayaan kita. Mungkin tu ujian sebelum ke alam rumah tangga. Jadi dia kata dah letih Ustaz, nak minta tolong kalau boleh Ustaz berbual dengan dia. Kalau tak boleh juga minta tolong Ustaz untuk keluarkan satu surat daripada pihak masjid, bantu kita untuk cakap
sebenarnya majlis ini patutnya kira diteruskan, tapi sebelah sana yang minta cancel. Sebab apa? Surat tu dia nak buat untuk hantar kat semua orang yang dia dah hantar kat jemputan. Faham. Dia ingat macam itu. Maknanya dia ada lah. masyarakat yang sampai tahu dah buntu, sampai ke tahap macam kita pun tak dah terfikir macam kau nak minta kita surat letterhead of masjid untuk bagi tahu dengan masyarakat yang bukan masyarakat lah, dia punya orang-orang yang ada jemputan yang benda ni tak jadi bukan disebabkan mereka, tapi disebabkan ni. Jadi kita saya cakap tak malu lah Ustaz. which is saya cakap tak adalah, kita tak ada. So benda ni kena bincang baik-baik lah kalau tak berlaku. Is it nak the cakap macam ni. the couple engage Ustaz sebagai Tak. Tadi kan saya cerita sebelum saya jadi kadi. sebelum. Maaf Sebelum. Ustaz. Apa attention Kurang pay attention. Jadi kat situ saya macam okay, this is satu benda lah, maknanya kepercayaan sangka. Kalau benda something happen, benda tu berlaku. Sama juga dengan akad pernikahan. Ada yang setengah macam berapa kali lafaz? Kenapa kau nak kena tanya berapa kali lafaz? Dan kalau lafaz sekali je kira terror champion lah. terror ke? It's not that. Ataupun kalau kau lafaz berkali-kali, dia ni mesti something wrong dengan dia punya rumah tangga nanti. Tak ada kena-mena actually. Yalah. Kan? Yang penting adalah amanah tu yang ingin diambil. Tak nampak. Nanti saya edit. Letak muka dorang. Masa saya minum, saya letak muka dorang. Jadi kalau kau nak cakap pasal sangka, aku ada satu cerita Okay, teruskan. Cerita aku tak ada lah. Boleh, ada lagi 3 minit. Okay, boleh. Settle. Ni pendek gila je. Kalau cakap pasal sangka, kalau kita percaya, aku tak kahwin lah. Pasal bila time aku nak pergi majlis nikah tu, aku ingat aku nikah kat Majlis Sultan. Hari Jumaat. So bila sebelum pergi majlis tu, kita dah buat baju nikah semua kan. Dah tailor, dah setting semua. So makcik aku gosok. Allah. Bila makcik aku gosok, Panas sangat dia punya tu panas sangat. Koyak. Kat mana koyak dia? Koyak kat lengan. Okay. Kat lengan tak boleh elak apa tak boleh disembunyikan. Okay. Habis macam lama ni macam mana kalau betul sangka aku dah tak pergi dah. Ya, cuma just that kita tak percaya benda tu kan. Apa jadi dengan makcik tu? Dia makcik tu bertanggungjawab dah tu? rasa macam makcik aku kesian lah. Dia rasa macam bersalah lah. Sorry rasa nak tak tahu nak macam mana pasal time dah nak kat nikah ni. Betul. Lepas tu daripada rumah nak pergi masjid mungkin dalam 15 minutes. So time dah macam dah suntuk lah. Kita dah nak pergi alamak, semua dah macam panik tau. Alamak, ni dah koyak. Macam mana nak cari baju lain dah tak ada. Macam tak ada kan. Last Itu minute baju sini. nikah kan. Sekali ni shout out tu adik aku Adik aku time tu dia ambil baju tu, dia cakap pergi tailor aku kat Bedok. Dia pergi bawa motor, dia pergi tailor jahitkan balik. boleh Tapi lincah kira aku on the way pergi masjid, dia pergi Bedok, terus dia rush pergi masjid, kasi aku baju tu lah. Sebab kedai tu buka. Sama tailor tu ada lah. Within berapa minit je, within a few minutes lah. Within a few minutes tu. Kalau tak ada, aku mungkin nikah pakai singlet lah. Baru style. Okay, good. Kalau nak cakap pasal sangka, itu paling sangka gitu kan. bau asyam. Tapi itulah pengalaman. Alhamdulillah, so far alhamdulillah dah berumah tangga, dah beranak pinak. Betul. Takkan pasal baju tu tak jadi. Berapa kali lafaz? Sekali lah, tak ada nak action sangat. Tak ada benda yang nak di-actionkan. Yang penting lafaz tu jelas. Betul. Terang. Ya, tapi kadang-kadang tu benda jadi macam satu benda adat juga lah. Orang macam cakap lafaz sekali tu, kau nak kena lafaz sekali. Kalau kau tak lafaz sekali macam tak sui lah. Which is totally dia tak ada kena dengan agama. Yang agama yang penting dia jelas. Tak kira lah banyak kali pun. Aku pernah nikahkan orang lafaz sampai 12 kali. 12 kali Aku dah kasih skrip pun kat depan. Tapi dia punya nervous dia sampai dah macam ulang-ulang salah nama, perkataan mas kahwin terlupa, perkataan nikah terlupa. Lepas tu dah ni dah okey, belakang hilang, terlupa, terdiam. Itu betul nak kena edit. Dia kalau the first punya dia dah kacau, dia pergi yang second dia dah nervous dia dah terus. Tapi betul. cakap dia cool down lah. Okay, itulah dia cerita-cerita yang kita dah sampaikan pada hari ini. Semoga ia bermanfaat untuk sahabat-sahabat di luar sana. Jadi elakkan benda-benda yang tak dalam agama, especially benda-benda yang boleh menjurus kepada syirik lah. Betul. Dan bertanya dengan
asatiza, orang-orang yang berilmu supaya kita dapat jawapan yang betul lah. Sebelum kita mengamalkan. Betul. So insyaAllah pada mereka sahabat-sahabat di luar sana, kalau belum like, share and subscribe, do share, like and subscribe kita The Sahabat di YouTube dan Spotify, Instagram dan TikTok. Sampai ketemu lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Massalamatil jannah.